Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang penyusunan dalam pengurusan Islam. Dan penyusunan ini merupakan elemen kedua dalam pengurusan. Isi kandungan kepada topik ini, ya, saya akan terangkan tentang penyusunan, kepentingan penyusunan, dasar-dasar penyusunan pentadbiran Islam, desentralisasi dan peranan kuasa serta proses penyusunan berdasarkan institusi terpilih. Pendahuluan, perancangan tanpa penyusunan atau pengorganisasian tidak akan membuahkan hasil yang diingini. Dan penyusunan merupakan kesinambungan daripada perancangan. Dan memangnya dalam pengurusan, perancangan dan penyusunan ini memang tak boleh dipisahkan, ya. Untuk memastikan suatu pengurusan itu dapat berjalan lancar, perancangan itu perlu disekalikan dengan penyusunan. Sekarang kita lihat kepada definisi penyusunan ataupun dalam bahasa Arabnya tanzim, ya. Okey, dalam bahasa Melayu penyusunan, kata asalnya ialah susun. Apa disusun? Susun bermaksud mengatur dengan baik, mengelolakan sesuatu supaya kemas dan lancar. Ya, itu dari sudut bahasa. Dari segi istilah pula, penyusunan bermaksud suatu proses penglokasian atau penempatan setiap sumber yang wujud dalam sebuah organisasi, sama ada sumber tenaga manusia, benda atau barang, susunan organisasi, bidang kuasa, fungsi setiap faktor untuk mencapai setiap matlamat yang telah ditetapkan. Jadi itu maksud penyusunan. Maksudnya satu proses untuk menempatkan sesuatu ataupun meletakkan lokasi bagi suatu benda. Contohnya, ia melibatkan banyak benda. Contohnya, sumber tenaga manusia. Ya. Benda atau barang, contohnya peralatan. Sumber tenaga manusia tadi pekerjalah, ya. Kalau benda atau barang, peralatan yang diperlukan untuk suatu syarikat, ya. Susunan organisasi, macam mana pihak pengurusan menyusun jabatan pekerja dalam syarikat tersebut. Bidang kuasa, bidang kuasa ataupun skop kerja jabatan A, B, C bagaimana, ya. Dan juga fungsi setiap faktor. Ya, faktor-faktor tadilah untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Bila kita berbicara tentang penyusunan dalam Islam, sudah tentulah kita perlu melihat kepada dalil sama ada Al-Quran dan Sunnah, dan sememangnya banyak terdapat dalil yang menunjukkan bahawa dalam Islam pun amat menitikberatkan tentang penyusunan. Dan sebenarnya Allah SWT sendiri pun menyusun dalam gerak kerja, ya, dalam melakukan penciptaan alam ini, ya. Ini kita boleh lihat dari surah Yasin ayat 38 hingga 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang bermaksud, dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, iaitu berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Dari 3 ayat ini jelas menunjukkan bahawa sungguh cantik, sungguh sempurna susunan Allah SWT dalam melakukan ciptaannya. Contohnya, matahari dan bulan beredar dalam kitarannya yang tersendiri tanpa berlakunya pelanggaran. Dan sememangnya malam tak dapat mendahului siang. Dan begitu juga
matahari juga tidak mudah untuk mengejar bulan. Jadi sudah ada matahari dan bulan ni berputar di atas paksi, ya, masing-masing, ya, dan tidak ada sebarang pelanggaran yang berlaku. Begitu cantik, ya, Allah menyusun ciptaannya. Itu baru matahari dan bulan. Kita sendiri pun, ya, kita boleh lihat bagaimana Allah ciptakan kita, ya, daripada setetes air mani sehingga menjadi segumpal daging, ya, kemudian tumbuhnya tulang belulang, ya, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Itu juga menunjukkan bagaimana cantiknya Allah menyusun tentang perkembangan penciptaan manusia, sehingga kita menjadi manusia pada hari ini, ya. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan penyusunan. Apakah kepentingan penyusunan? Kenapa penyusunan itu perlu ada dalam suatu pengurusan? Okey, ada banyak kepentingannya, ya. Yang pertama sekali ialah tenaga dan sumber dapat dimanfaatkan dengan optimum. Ya. Jadi dalam hal ini seorang ketua ataupun majikan perlu mengetahui kepakaran ataupun bakat yang ada pada setiap pekerjanya, supaya tugas ataupun beban kerja yang diberikan itu sesuai dengan kepakaran masing-masing, ya. Jadi bila kita letakkan pekerja itu untuk melakukan kerja sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan kepakarannya, ya, maka sudah tentu mereka dapat mengembangkan lagi kepakaran ataupun bakat yang mereka ada. Contohnya kalau katakan okey, sebagai pelajar, you ada persatuan, kan? Maka dalam persatuan tu sudah tentu untuk melakukan suatu kerja, gerak kerja, kan, untuk nanti exco dan sebagainya. Kita melihat contohnya presiden sebuah persatuan perlu melihat kepada kepakaran ataupun bakat yang ada pada setiap ahli. Okay, kita nak letakkan dia ni sebagai exco apa? Exco kerohanian ke, exco sukan ke, exco publicity ke, exco multimedia ke, sudah tentulah kita melihat kepada kepakaran bakat yang dia ada. Kalau katakan dia ni memang seorang yang pendiam, kalau kita letak sebagai exco publicity, mungkin susahlah dia nak cakap, kan. Kita tengok apa sebenarnya bakat ataupun kelebihan yang dia ada supaya urusan kerja, skop kerja, bidang tugas, tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, ya, dan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai. Okey, yang kedua, dengan adanya penyusunan juga, suatu syarikat, persatuan, jabatan, organisasi dapat memanfaatkan bakat dan potensi yang ada untuk mencapai matlamat. Jadi tadi saya bagi contoh persatuan sebagai pelajar, kan. Dari sudut syarikat pula, bagi contoh syarikat. Jadi kalau kita letakkan pekerja-pekerja sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing, maka syarikat dapat memanfaatkan bakat dan potensi yang mereka ada ni untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Ya. Kalau katakan kita contohnya kita nak letakkan pegawai A sebagai pegawai pemasaran. Kita kena lihat adakah dia ni mampu untuk menarik pelanggan. Dia biasa tak membuat pengiklanan ataupun promosi. Sekarang bagi mereka yang tidak biasa melakukan kerja-kerja sebegini, mungkin dia boleh merencatkan proses pemasaran nanti. Mungkin dia segan nak cakap sebagainya, maka jualan tak dapat lakukan dengan baik, ya, sebab promosi tak berjalan lancar. Mungkin sebab dia segan, malu, ya. Jadi kita perlu cari orang yang outspoken, yang boleh bercakap, yang talkative, yang memang friendly, yang ramah dengan orang dan sebagainya, ya. Itu penting untuk kita nanti seorang sebagai ejen ataupun pegawai pemasaran. Itu contohlah, ya. Okey, yang ketiga, dengan adanya penyusunan juga, setiap sumber dan tenaga tahu tanggungjawab mereka. Ya, bila kita susun dengan baik, okey, you buat yang ni, okey, B buat yang ni, C buat yang ni. Ya, dengan ada susunan itu, maka setiap pekerja, setiap ahli tahu apa yang mereka perlu lakukan.
Ya. Jadi semuanya jelas ya. Seterusnya bila ada penyusunan juga penyelesaian kerja mampu diwujudkan, mampu dilaksanakan. Jadi tak adalah okey, you buat ni. Okey, buat. Maksudnya kita tidak memberikan perincian pada tugas yang diberikan. Mungkin kalau katakan kita membuat arahan secara umum tanpa penyusunan yang jelas, mungkin mereka tak tahu sebenarnya mereka ni perlu buat apa tugasan yang mereka perlu lakukan. Ya, skop tugas mereka macam mana. Dan mungkin akan berlaku pertindanan. Okey. Jadi dengan adanya penyusunan, maka agihan kerja dapat dilakukan dengan baik dan pertindanan skop kerja dapat dielakkan ya. Okey, yang seterusnya dengan ada penyusunan juga kita dapat elakkan pembaziran. Pembaziran ni kita boleh lihat dari pelbagai sudut. Contohnya pembaziran sumber tenaga manusia. Contohnya kalau katakan jabatan A, skop tugasnya terlalu kecil. Jadi perlulah diletakkan jumlah pekerja yang sesuai dengan tugas jabatan tadi. Mungkin 2-3 orang sudah mencukupi, tak perlu letak sampai 10 orang ataupun 7-8 orang ya, sebab tugasnya hanya contohnya resepsionis kan. Tak perlu letak sampai 5-6 orang kan. 3 orang tu dah cukup lah. Hanya untuk melayani pelanggan. Melainkan katakan cashier, juruwang kan. Juruwang pun tengok keadaan. Kalau katakan pelanggan terlampau ramai, mungkin memerlukan pada bantuan pekerja untuk memasukkan barang dalam beg plastik dan sebagainya kan. Jadi ia perlu disusun mengikut keperluan. Jadi sekiranya kita letak jumlah pekerja yang terlalu ramai pada suatu tempat yang tidak memerlukan jumlah pekerja yang ramai, maka sudah di situ berlakunya pembaziran sumber tenaga manusia. Okey, itu sumber tenaga manusia. Kemudian kita juga boleh lihat kepada pembaziran sumber peralatan. Contoh katakan untuk menyiasatkan pengeluaran pakaian, katakan syarikat pengilang pakaian kan. Kita perlu mengeluarkan katakan 20,000 pasang pakaian untuk sebulan ataupun 3 bulan, sebulan lah katakan ya. Maka perlulah mesin jahit yang diperlukan itu sesuai dengan sasaran. Jangan beli mesin terlampau banyak sehingga menyebabkan nanti lambakan peralatan tak digunakan. Dan kita tengok kesesuaian pula, adakah tempahan itu memang sentiasa banyak atau adakah dia bermusim. Mungkin bermusim ketika musim perayaan saja. Kalau musim perayaan saja tak perlulah kita beli banyak mesin ya. Mungkin kita perlu tambahkan waktu kerja overtime ya kepada pekerja sampai waktu malam ya. Maksudnya jumlah mesin yang sama tapi jumlah jam bekerja itu ditambah kan. Okey. Dan terakhir sekali, selepas semuanya ini ada, sudah tentulah pencapaian matlamat sebuah organisasi itu dapat dicapai dengan baik ya. Itu pentingnya perlu ada penyusunan ya dalam sebuah pengurusan.